29. Okey, sebuah seterika elektrik dengan spesifikasi 240 volt, 1000 watt. Okey, so ini seterika. So pada seterika dia ada elemen pemanas. So elemen pemanas ni dia akan hasilkan haba. Okey, so elemen pemanas dia akan menghasilkan haba. Macam mana dia hasilkan haba? Daripada rintangan. Okey, arus elektrik mengalir melalui elemen pemanas. So elemen pemanas ni akan hasilkan rintangan. So rintangan tu akan menghasilkan haba. Sebab tu seterika tu boleh panas. Okey, so A, apakah yang dimaksudkan dengan spesifikasi 1240 volt, 1000 watt? So apa dia punya ayat? Menghasilkan 1000 watt Buat kuasa. okey, menghasilkan kuasa. Mesti tulis ya. Perkataan kuasa ni mesti tulis. Menghasilkan kuasa 1000 watt apabila dibekalkan dengan beza keupayaan 240 volt. Okey. Ini. So perkataan kuasa dan juga ini kena ada. Kuasa 1000 watt kena ada, beza keupayaan kena ada. Kalau tertinggal satu, jawapan kamu salah ya. Contohnya kalau kamu tulis menghasilkan kuasa 1000 watt. Kamu tulis sampai situ saja pun salah. Okey? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey. B, seterika elektrik itu disambung kepada bekalan kuasa 240 dah digunakan untuk menggosok pakaian selama 30 minit. Okey. So soalan dia tanya hitungkan arus. Okey, soalan yang pertama hitungkan arus. So nak guna rumus apa tu? Okey, nak guna rumus yang mana ni? Siapa tahu? Arus. I. Apa yang kita ada? 240 ni apa? P sama dengan IV. Beza keupayaan V. Power ada tak tadi? Kuasa. Okey, kuasa ada. So guna rumus apa tadi? Ada yang sebut tadi. P sama dengan IV. Ya, bagus. Terima kasih. P sama dengan IV. So kita nak cari I ni, arus. So arus sama dengan power bagi beza keupayaan. So berapa power dia tadi? 1000. Bahagi dengan beza keupayaan 240. So berapa dapat arus ni? 1000 bagi 240. Berapa dapat? 4.167. Okey, masih 4.167 ampere. Okey, ini arus. Okey, seterusnya soalan yang kedua, kos menggunakan seterika elektrik itu selama 30 hari. 1 unit tenaga bersamaan 23 sen. Okey, dan kamu kena ingat 1 unit tenaga ni bersamaan dengan 1 kilowatt jam. Okey, 1 unit tenaga bersamaan dengan 1 kilowatt jam. Okey. So kita nak cari tenaga elektrik yang digunakan. E ni tenaga sama dengan power
darab dengan masa. Masa mesti dalam apa ni? Tengok unit ni. Jam. Jam. Okay. So berapa power dia tadi? 1000. Masa yang digunakan, berapa lama dia gunakan? 0.5 jam. Okey, macam mana dapat 0.5 tu? 30 minit. Okey, 30 minit bahagi 60. Okey, terima kasih. Okey, 30 minit dia gunakan tetapi unit mesti dalam jam. So kita kena bagi 60. 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Lepas tu darab dengan berapa hari dia gunakan? 30. Ya, 30. So darab dengan 30. So berapa dapat ni? 15. 0.5. 15. 15 kilowatt jam. Okey. Kita akan dapat, kalau kita kira mula-mula dapat 15,000 watt jam. Tapi ni kilo. So yang ini kita kena bahagi dengan 1000. So last kali tenaga yang digunakan kita akan dapat 15 kilowatt jam. Unit mesti dalam kilowatt jam. Okey. Lepas tu kos tenaga elektrik sama dengan 15 darab. Okey, berapa sen? 0.23 sen. Okey, so kira 15 darab 0.23. So berapa ringgit tu? RM3.45. RM3.45. Okey. So syarikat ni kalau sehari kita guna selama 30 minit, 30 bulan, sebulan dia kos dia lebih kurang RM3.45. Okey. Ada soalan tak nak tanya untuk soalan ni? Untuk soalan B. Tak ada ya? Ada yang nak salin tak? Takut ada yang nak buat pembetulan ke apa ke? Ada tak? Dah. Dah ya? Adam okey Adam? Muhammad Adam? Ni Muhammad Adam ni. Okey tak? Okey. Okey ya. Okey baik. So kalau tak ada soalan, kita sambung untuk soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Soalan nombor 30. Okey, soalan nombor 30. Okey, sebuah litar elektrik yang digunakan untuk menentukan kuasa sebuah motor elektrik selepas suis dihidupkan, motor elektrik menaikkan beban. Okey. So soalan yang pertama, nyatakan perubahan tenaga yang berlaku semasa suis dihidupkan. Okey, so dari tenaga apa kepada tenaga apa ni? Yang dibekalkan. Ni tenaga apa ni? Cikgu bulatkan ni. Tenaga Kimia. Okey, dia tenaga kimia. Lepas tu dalam sel kering tu tenaga kimia. Dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, lepas tu tenaga elektrik tukar kepada tenaga apa ni? Motor ni. Dia angkat beban. Tenaga. Okey, tenaga kinetik yang motor ni berputar. Itu tenaga kinetik. Bila dia angkat beban ni, so dia tukar kepada tenaga keupayaan. Okey, dari tenaga elektrik tukar kepada tenaga
keupayaan. Okey, sebab motor tu dia angkat beban pada ketinggian tertentu. So, tenaga keupayaan. Okey, B. Beban itu yang berjisim 0.8 kg dinaikkan setinggi 1.5 meter dalam masa 4 saat. Berapakah kerja yang dilakukan oleh motor itu? So, kerja yang dilakukan oleh motor sama dengan, okey, dia buat tenaga apa sekarang tadi? Dia angkat beban. So, tenaga apa? Keupayaan. Ya, tenaga keupayaan. Okey, so rumus untuk tenaga keupayaan M G H. So, berapa jisim beban? Jisim beban ialah 0.8 kg darab pecutan graviti 10 darab dengan ketinggian 1.5 meter. Okey, so berapa dapat tu? So, 0.8 darab 10 darab 1.5. 12. Okey, terima kasih. Dapat 12 Joule. Okey, ini tenaga kerja yang dilakukan oleh motor itu. Kerja yang dilakukan oleh motor tu sama dengan tenaga keupayaan. Okey, seterusnya hitungkan kuasa. Okey, kuasa motor sama dengan tenaga bahagi dengan masa. Okey, berapa tenaga? Ini yang kita kira tadi. Tenaga dia 12. Masa ialah masa yang diambil. Berapa lama masa yang diambil untuk beban tu Baik. bergerak? Okey, 4 saat. Masa dekat sini mesti dalam saat. Okey, pada pengiraan kos tenaga elektrik saja kita guna jam. Yang lain semua saat. So, dapat berapa ni? 12 bagi 4 dengan 3 watt. Okey, so ini kuasa bagi motor tersebut. 3 watt. Okey, boleh? Ada soalan? Tiada. Ada ya? Yang lain? Faham ya? Faham saja ni. Okey. Seterusnya. Okey. Ini soalan seterusnya. Bacaan ammeter ialah 1.2 ampere dan bacaan voltmeter ialah 5 volt. Dengan anggapan beban itu dinaikkan pada kadar seragam, berapakah kuasa elektrik yang dibekalkan kepada motor itu? So, soalan dia nak kuasa, power. So, rumus untuk power P sama dengan IV. So, berapa arus? Ada bagi tak arus? 1.2. Okey. 1.2. Beza keupayaan? 5. So, berapa dapat power? Kuasa elektrik yang dibekalkan ialah 6. 6 watt. Okey. So, ini yang dibekalkan 6 watt. Kecekapan. Okey, kecekapan sama dengan 3 bahagi 6 darab 100%.
Okay, so dapat berapa persen? 3/6 per 2. So 50% saja kecekapan dia. Okay, 3 ni dari mana datang? Kuasa motor elektrik. Kuasa motor elektrik tadi ataupun kuasa output dia. Yang dihasilkan hanya 3. 6 ialah kuasa input yang dimasukkan. Ni kuasa elektrik yang dibekalkan ialah 6. Tapi yang dihasilkan hanya 3. So kecekapan dia hanyalah 50% sahaja. Okay, kecekapan dia hanya 50% sahaja. Okay, ada soalan? Ada tak? Dia Tak ada. Faham. Okay. Next. Sikit lagi dah nak habis dah ni. Okay, baik. Jika beban itu dikeluarkan dan switch dihidupkan, apakah yang akan terjadi kepada bacaan ammeter? Okey, beban. Maknanya kita keluarkan beban. So, apa akan jadi pada arus? Motor tu perlu buat kerja tak? Kalau ada beban. Tak ada beban. Dia perlu buat kerja tak? Tak. So kerja dia tak berat. Dia tak payah buat kerja berat. Sebab dah tak ada beban untuk dia angkat. So beban-beban ni seperti rintangan. So bila rintangan tu dah tak ada, apa akan jadi pada arus? Bertambah. Okay, arus akan bertambah sebab beban dah dikeluarkan. Okay, kita dah keluarkan beban. So rintangan tu dah berkurang. So bacaan ammeter akan bertambah. Okay, so kuasa. Apa akan jadi pada kuasa? Okay, untuk menerangkan apa yang berlaku pada kuasa ni, kita tengok rumus P sama dengan IV. So apa akan jadi pada kuasa sekiranya arus bertambah? Adakah kuasa ni akan bertambah? Ya. Ya, bertambah. Okay. So kuasa pun bertambah. Okay, boleh? Cakap ni? Boleh. Okay. Dia seperti kamu naik motor lah. Naik motor, satu motor tu naik 2 orang. Dia tak boleh laju sangat sebab beban ada dekat belakang tu, penunggang tu. So dia berat. Okay. Kalau naik seorang, beban tu kamu keluarkan dia. Penumpang tadi kamu letak tepi jalan. Kamu naik seorang. Motor akan jadi lebih laju. Samalah konsep dia dengan yang ni. Boleh? Boleh. Okey. F. Jika ammeter dalam perintah digantikan dengan satu perintang yang mempunyai rintangan lebih besar. Ini pun sama juga dengan naik motor tadi. Asalnya naik 2 orang motor tu. Okay, ini motor. So naik 2 orang. Tiba-tiba jumpa lagi seorang kawan. So bonceng lagi seorang. Dah jadi 3. Adakah motor tu jadi lebih laju? Tak kan? Slow. So bacaan voltmeter pun akan berkurang. Sebab rintangan ni bertambah. So apa akan jadi pada kuasa? Kalau V ni berkurang, adakah kuasa akan berkurang?
Berkurang. Ya, berkurang juga. Analogi dia sama macam naik motor. Okey, bilangan penumpang tu itu ialah rintangan dia. Okey, so kuasa motor itu ialah kelajuan dia. So ramai yang naik tak boleh nak jadi laju. Kalau sedikit, kalau seorang tu lebih laju daripada 3 orang. Okey, boleh faham tak konsep ni? Boleh. Boleh. Boleh ya? Okey, baik. Seterusnya ada 2 soalan lagi. Sabar. Tahulah. Takut ada yang tak sarapan lagi ke. Okey, so 2 soalan lagi. Soalan 31. Okey. So ini soalan 31. Okey, sebuah pemanas elektrik yang digunakan untuk memanaskan air, okey. So bila peralatan elektrik untuk memanaskan air, kita panaskan air ni kita gunakan apa? Haba. Okey, kita nak panaskan air, kita kena hasilkan haba. Okey, so untuk hasilkan haba, rintangan tu mestilah tinggi. Itu kalau dia tanya ciri-ciri pemanas ni. Okey, so kalau nak hasilkan pemanas yang baik, mesti hasilkan banyak haba. Untuk hasilkan banyak haba, mestilah rintangan tinggi. Okey, so soalan dia, jenis bahan yang digunakan untuk elemen pemanas, bentuk elemen pemanas, takat lebur elemen pemanas, kadar pengaratan, komponen tambahan. Okey. So macam mana kita nak buat bahan-bahan dia. So ini biasanya soalan ni esei 10 markah. So apabila 10 markah tu, esei macam mana kamu jawab? Sebelum ni kamu jawab macam mana? Jadual ke karangan? Dalam Jadual. bentuk jadual. Okey, baguslah kalau dalam jadual. Okey, so teruskan buat dalam bentuk jadual. Pastikan ada 3 bahagian. Untuk jadual kamu ni mesti ada 3 bahagian. Okey. Bahagian yang pertama, dia punya ciri-ciri ataupun dalam soalan ni dia punya aspek. Kemudian bahagian yang kedua, kita punya pengubah suaian. Dan yang ketiga, sebab. Okey, mesti ada 3 ni. So yang pertama, aspek yang pertama dia kata apa? Jenis bahan. Okey, so jenis bahan kita nak gunakan apa? Bahan yang kita nak gunakan ni mestilah rintangan tinggi. So 2 jenis bahan saja yang rintangan tinggi ni. Okey, iaitu nikrom ataupun tungsten. 2 ni champion, okey, untuk menghasilkan haba. Sebab apa? Nikrom dengan tungsten ni rintangan dia sangat tinggi. So bila rintangan dia tinggi, haba yang dihasilkan pun tinggi. So cepatlah panas. Okey. So apa sebab dia? Rintangan tinggi. Yes, rintangan tinggi.
Okey, bagus. Ataupun rintangan besar. Boleh guna perkataan besar. Okey, ini yang pertama. Ciri yang kedua. Apa dia ciri yang kedua? Dan soalan tu dia nak apa tu? Bentuk elemen. Okey, bentuk elemen pemanas. Okey, bentuk elemen pemanas bergelung. Tahu tak bergelung tu macam mana? Dia berputar-putar macam ni. Ini bergelung. Okey, so elemen pemanas ni, ini bentuk dia macam ni. Bukannya lurus. Lurus kita tak nak. Kita nak bergelung. Sebab apa kita nak bergelung? Sebab apa? Sebab dia sama macam yang pertama tadi. Sebab apa? Rintangan tinggi. Rintangan tinggi. Itu je lah sebab dia. Rintangan tinggi. Okey, terima kasih. Rintangan tinggi. Okey, awal-awal dahulu bab elektrik kamu belajar faktor yang mempengaruhi rintangan ialah panjang konduktor tu. Semakin panjang konduktor, semakin tinggi rintangan. So kalau bergelung dengan yang lurus, yang mana lebih panjang? A ke B? A. A lebih panjang. So bila A lebih panjang, rintangan pun lebih tinggi. Bila rintangan lebih tinggi, haba pun lebih banyak dihasilkan. Okey, dia seperti kamu berlari. Okey, berlari 100 meter dengan 1 kilometer. Yang mana lebih penat? Mestilah 1 kilometer. Lebih jauh kamu berlari, lebih penat. Sebab apa? Rintangan dia tinggi. Sama je konsep dia. Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey. Aspek yang ketiga, takat lebur. So takat lebur elemen ni kita nak yang mana? Tinggi ke rendah? Takat lebur. Lebur ni apa maksud? Apa maksud lebur tu? Berubah bentuk. Berubah bentuk dari apa kepada apa? Berpejal cair. Berpejal kepada cair. Bagus. Okey. So maknanya kita nak elemen ni cair tak? Tanah. Tak nak. So mestilah Tak nak. takat lebur Lebih tinggi. tinggi. Supaya dia tidak mudah cair ataupun tidak mudah lebur. Kita tak nak dia lebur. Ya, kalau dia lebur, habislah air tu. Dah tak boleh pakai dah alat pemanas tersebut. Okey, jelas tak? Jelas. Jelas ya? Okey, yang keempat. Yang keempat apa dia? Kadar pengaratan. Okey, kadar pengaratan juga kadang-kadang soalan dia tanya, dia gunakan perkataan pengoksidaan. Sama saja maksud dia. Kadar pengoksidaan ataupun kadar pengaratan ni benda yang sama. So kita nak benda ni, elemen pemanas ni cepat berkarat ataupun lambat berkarat. So kita nak yang mana? Cepat ke lambat? Lambat. Lambat. So maksudnya kadar ni mestilah rendah. Bila kadar ni maknanya masa ya. Masa yang diambil. So kalau masa yang diambil, kadar pengaratan tu rendah, maknanya dia lambat berkarat. So sebab dia lambat
berkarat ataupun boleh tulis tahan karat. Okey. Boleh tak? Boleh tak setakat ni? Boleh. Boleh? Boleh. Ya. Okey, last sekali. Komponen tambahan. So, komponen tambahan kita guna nak tambah apa dekat sini? Tambah apa? Fuse. Sebab apa kita tambah fuse? Apa fungsi fuse tadi? Fungsi fuse ialah memutuskan litar apabila arus yang lebih besar mengalir. So, kita tak nak peralatan tu rosak. So, kita gunakan fuse. So, bila arus yang lebih besar, litar tu akan terputus. So, peralatan tu akan selamat, tak rosak. Okey. Ya, ada soalan? Untuk yang ini, 31 ni ada tak? Ada nak tanya tak? Ada. Tak ada. Tak ada. Okay, ada nak salin tak yang ni? Sekejap je. Nak salin tak? Nak. Dah. Dah. Okay, so kalau dah kita boleh sambung untuk soalan yang terakhir. Boleh tak soalan yang terakhir ni? Boleh. Baru semangat sebut yang terakhir je semangat. Okay. So soalan yang terakhir. Okay, terangkan bagaimana fuse yang diletakkan dalam palang 3 pin dapat mencegah kerosakan peralatan elektrik. So A, nak terangkan macam mana tu? Terangkan berdasarkan fungsi fuse. So apa fungsi fuse tadi? Betul litar. Ya, memutuskan. Habiskan ayat. Memutuskan litar apabila arus lebih besar mengalir. Okey, terima kasih. Memutuskan litar apabila arus yang lebih besar mengalir. Okey. Contohnya jika terdapat petir, rumah kamu terkena sambaran petir. Okey, so dalam petir tu adanya arus elektrik kilat tu. So arus dia sangat besar. So bila arus tu besar, fuse tu akan putus. So peralatan elektrik dekat rumah kamu selamatlah. Okey, biasanya yang mana pakai 3 pin ni mesti ada fuse. Yang pakai 2 pin saja, ini tak ada fuse. Contohnya radio. So jika terkena petir, peralatan radio tu memang akan rosak sebab dia tak ada fuse. Okey, kalau TV ada fuse. Ada yang ada fuse. Kalau 3 pin tu dia ada fuse. So TV akan selamat lagi. Peti ais pun akan selamat lagi. Semua tu 3 pin. Yang mana 2 pin ni biasanya dah balik dah. Dah balik awal lah. Dah rosak. Okey, sebab dia tak ada fuse. So bila arus yang lebih besar masuk, dia akan rosak. Okey, B.
Jadual 32 menunjukkan spesifikasi 5 fuse yang boleh digunakan untuk melindungi suatu peranti elektrik. Tentukan fuse yang paling sesuai digunakan untuk melindungi suatu peranti konduktor. Okey. So yang ini pun sama. Mesti ada berapa bahagian? 3. 3 juga bahagian. Okey. So ciri-ciri yang pertama, ketebalan wayar. So nak wayar yang tebal ke, yang halus ke, sederhana. Fuse. Dawai fuse ni maknanya dawai dalam fuse ni. Ni dalam fuse dia ada satu dawai. So kita nak dawai ni tebal ke nipis? Halus. Nak yang mana? Ketebalan. Dawai fuse. Tengok ayat fungsi fuse. Apa dia? Ni yang cikgu gariskan ni. Memutuskan. So kalau nak dia putus, nak tebal ke nak halus? Halus. Halus. Lah. So dekat sini halus. Sebab apa halus? Senang putus. Tulis. Memutuskan litar. Kalau tebal, lambatlah dia putus. So bila dia lambat putus, arus yang besar tu sempatlah mengalir. So rosaklah peralatan elektrik. Kalau halus, cepatlah dia putus. Okey? Boleh? Boleh tak Boleh. untuk ketebalan? Okey. Faktor yang kedua, jenis cartridge. So jenis cartridge ni ialah badan dia ni. Okey, badan fuse. Ni badan dia ni. Kita perbuat daripada apa? Kaca ke, plastik ke, getah. Kalau kaca, dia mudah pecah. So tak selamat. Okey. Kalau palam 3 pin tu terjatuh, dia akan pecah. So dah tak selamat. Yang paling selamat, yang paling tahan ialah apa? Plastik. Bukan plastik. Plastik lagi dah tak selamat. Seramik. Ya, seramik. Seramik. Seramik dia paling selamat. Okey? Sebab apa seramik ni dia tahan lasak. Lepas tu satu lagi dia ialah tahan panas. Okey? Sebab apa fuse kamu ni dia mengalirkan arus. So bila mengalirkan arus dia akan menghasilkan rintangan. So akan menghasilkan haba. So haba yang dihasilkan tu tidak terbebas keluar lah. Sebab seramik ni dia tahan panas. Okey? So alasan dia seramik tahan lasak, tak mudah pecah. Okey, ataupun boleh tulis tahan panas. Okey. Ciri yang ketiga, kadar fuse. So kadar fuse pilih yang mana? 10 ke 13? Nak pilih yang mana? 10 atau 13? 13. Macam mana kau dapat 13? Cari arus. Ya, Arus dia 10. pandai cari arus dahulu ya. Okey, so kalau kita gunakan rumus, guna rumus apa tu? PIV. IV kan? So I sama dengan P bagi V. So power dia berapa tadi? 400. 2400. Beza keupayaan? 240. So berapa dapat nilai ni? 10. 10. Okey.
So maknanya arus yang diperlukan oleh peralatan tu ialah 10. So kita fuse mestilah lebih besar sedikit daripada 10. Kalau kita guna 10, peralatan tu takkan berfungsi. Arus 10 saja masuk, dia terus putus. Okey? Sebab tu kita gunakan 13. Okey, sebab apa? Nak terangkan dia ni. Nilai dia lebih Besar. lebih besar daripada arus yang diperlukan. Okey? Lebih besar daripada arus yang diperlukan. Okey, arus yang diperlukan berapa tadi? 10. So kita nak lebih besar sedikit. So 13 lah. Arus 10 yang diperlukan. So fuse yang kita gunakan sampai 13 saja. Okey, takat lebur. So takat lebur yang mana kita nak? Rendah ke tinggi? Sederhana. Apa makna lebur? Cair. Cair. So cair tu maknanya dia putus lah. So kita nak dia cepat putus ke lambat putus? Cepat putus. Cepat putus. So nak cepat putus kena pilih yang takat lebur Rendah. rendah. So takat lebur rendah. Supaya cepat putus. Okey. Cepat putus apabila arus yang lebih besar mengalir. So dia cepat putus. So peralatan tu akan selamatlah. Okey, so pilihan yang mana sesuai? Fuse mana yang sesuai? Yes. Okey, fuse R paling sesuai. Okey. Untuk dalam SPM permarkahan dia ya. Okey, dalam SPM kalau kamu buat bentuk jadual ni pemeriksa senang tanda. So di sini markah 1, ini markah 2. Sini markah 3, sini markah 4, sini markah 5, sini markah 6. Sini markah 7, di sini markah 8. Markah pilihan, markah ke-9. Mana markah 10 tu? Dekat mana markah 10? Senaraikan balik. Tak Sini. payah, bukan senaraikan balik. Okey, satu lagi, bila kamu jawab macam ni, fuse R paling sesuai ni dah titik. Tak payahlah kamu nak senaraikan balik. Kerana mempunyai takat lebur rendah, kerana ni, tak payah. Markah 10 ialah markah kombinasi. Okey, masuk je, macam mana nak cakap. Okey, kalau buat jadual, okey, ada jadual. Okey, markah 1 betul, katakan penerangan kamu salah. Markah 3 ada, penerangan pun salah. Markah 4 tak ada. Markah 5 ada, penerangan salah lagi. Tak ada markah 6. Markah 7 ada, penerangan pun salah. Okey, kamu akan dapat markah 10 sebab setiap baris ni ada yang betul. 4 baris ni, setiap 4 baris ni ada satu betul, kamu akan dapat automatik markah ke-10. Okey, sekiranya selang-seli pun tak apa. Okey, sekiranya macam ni. Satu betul, markah 1 betul, markah 2 salah, markah 3 salah, markah 4 betul. Markah 6 betul, markah 5 salah. Markah 7 betul, markah 8 salah. Setiap baris ada yang betul tak? Baris pertama ada betul? Ada.
yang kedua ada, yang ketiga ada, yang keempat ada. So automatik dapat markah ke-10. Nah, itu markah ke-10. Markah ke-10 ni bukan kamu salin balik. Jelas tak? Jelas. Okey. Contoh last contoh. Ada 4 baris. Salah. Okey. Markah 1 dia salah, markah 2 dia salah. Markah 3 betul, markah 4 betul, markah 5 betul, markah 6 betul, 7 betul, 8 betul. Dia dapat tak markah ke-10 ni? Tak dapat. Tak dapat. Bagus. Dia tak dapat markah ke-10. Okey? Faham tak? Faham tak untuk soalan yang ni? Faham. Okey, bagus. Sekiranya soalan melibatkan pilihan, kalau calon dalam SPM, kalau calon dia terangkan semua. P pun dia kata betul, Q pun dia kata betul, R dia kata betul, S dia kata betul, T dia kata betul. Semua dia kata betul. Markah maksimum dia boleh dapat hanya 4 daripada 10. Sekiranya pelajar tu dia terangkan semua. Maksimum dia boleh dapat 4 markah saja. Okey, 4 markah ni kita bagi kepada markah 2, markah 4, markah 6 dan markah 8 sahaja. Markah apa ni? Markah 2 ialah penerangan untuk ciri yang pertama. Markah 4 penerangan untuk ciri yang ketiga. Markah 6 penerangan untuk ciri yang kelima. Markah 8 penerangan untuk ciri yang ketujuh. So ciri-ciri yang dia senarai itu langsung kita tak tengoklah, kita akan pangkah terus. So kalau dia kata seramik memang betul tapi kita salah. Kita salahkan dia sebab dia tak buat pilihan, dia terangkan semua. Sebab tu apabila soalan melibatkan ni soalan bahagian C ya, melibatkan pilihan, so tolong pilih satu sahaja. Janganlah terangkan semua. Boleh tak? Boleh. Okey, Boleh. terangkan satu sahaja. Tak payah pilih semua. Kalau pilihan kamu salah, kamu boleh lagi dapat 9 markah. Kamu hanya hilang markah ke-9, iaitu markah pilihan. Kamu masih lagi boleh dapat markah 1, markah 2. Markah 9 saja tak ada, walaupun pilihan kamu salah. Kalau kamu tak buat pilihan, ini itu lagi parah. Okey? So, ada soalan setakat ni? So, dah habis dah ni, bab elektrik. Ada soalan tak? Faham. Okey, modul untuk lepas elektrik ialah elektromagnet. Kamu dah ada belum modul dia tu? Dah ada belum modul untuk elektromagnet? Ada tak modul dia? Belum print. Belum print. Cikgu dah bagi belum? Belum. Belum lagi. Memang tak ada lah. Tak ada. Tak ada ya. Okey. So untuk modul elektromagnet, cikgu akan bagi kejap lagi lah. Cikgu akan bagi dalam grup Telegram. So mana yang ada printer tu boleh print lah. Okay. Kalau yang tak ada printer tu terpaksalah kamu tengok dalam phone kamu nanti. Okay. So kehadiran dah bagi belum?